Apakah itu pembedahan plastik? Pembedahan plastik adalah salah satu cara perubatan yang bertujuan membaiki atau memulihkan kecacatan. Pembedahan plastik dalam bahasa Yunani iaitu plastikos yang membawa maksud membentuk atau memberi bentuk. Pembedahan ini dilakukan untuk pembinaan semula kecacatan yang semula jadi, seperti sumbing, luka terbakar atau kecacatan sejak lahir. Rawatan ini memberi keinginan yang banyak kepada manusia untuk mendapatkan kecantikan. Terdapat dua jenis pembedahan plastik. Yang pertama adalah pembedahan rekonstruktif. Pembedahan ini ialah pembedahan untuk memulihkan struktur atau kecacatannya akibat daripada kemalangan atau penyakit. Contohnya, memulihkan sumbing, delangit, luka terbakar dan menghilangkan parut. Yang kedua adalah pembedahan kosmetik. Pembedahan ini adalah rawatan yang bertujuan untuk mencapai kecantikan yang diingini oleh seseorang. Antara contoh pembedahan yang popular dan sering dilakukan seperti pembedahan kelopak mata. Pembedahan ini dilakukan kepada mereka yang memiliki kelopak mata monolid kepada double eyelid agar memudahkan mereka melihat lebih jelas agar tidak menghalang pemandangan. Namun, pembedahan ini telah menjadi permintaan ramai kerana seseorang yang memiliki kelopak mata double eyelid kelihatan cantik kerana memiliki mata yang lebih besar dan bulat. Seterusnya, pembedahan hidung. Pembedahan hidung ini telah mendapat sambutan yang ramai terutama di Korea. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa seseorang yang memiliki hidung yang mancung adalah cantik. Hampir keseluruhan warga Korea melakukan rawatan untuk mendapatkan kecantikan standard. Rawatan ini dilakukan dengan menggunakan implan silikon atau tulang rawan pesakit. Pembedahan eye bag juga dilakukan atas faktor peningkatan umur yang membuatkan muka kelihatan letih dan tidak bermaya. Pembedahan ini memerlukan masa yang panjang untuk pulih sepenuhnya agar mendapat muka yang cantik dan nampak kelihatan lebih segar. Pembedahan bentuk badan juga popular kepada mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan atau obesiti. Kata nama lain pembedahan ini ialah liposuction. Salah satu prosedur yang dilakukan ialah menyedut lemak untuk mendapatkan bentuk tubuh badan yang langsing. Mereka juga mengambil cara ini sebagai jalan pintas untuk menurunkan berat badan tanpa diet dan bersenam yang mengambil masa yang lama. Terdapat beberapa hal yang perlu diambil berat oleh umat Islam tentang pembedahan plastik ini kerana ia melibatkan hukum Islam. Menurut pandangan Islam, pembedahan plastik ini dibenarkan jika ia memudaratkan. Malah, ia tidak dibenarkan jika ia hanya untuk mendapatkan kecantikan yang berlebihan dan sekaligus mendapat perkara yang berdosa kerana melanggar syarak. Al-Quran juga telah menyatakan bahawa menukar atau mengubah ciptaan Allah adalah haram. Maka, umat Islam perlu membetulkan niat sebelum melakukan pembedahan plastik agar tidak melanggar syarak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norzini Irfan binti Muhammad Hanif dengan matriks nombor 2022530899. Hari ini saya akan membentangkan tentang perkara yang mendorong kepada pembedahan plastik. Sebelum saya membentangkan tentang perkara yang mendorong kepada pembedahan plastik, saya akan membincangkan tentang jenis-jenis pembedahan plastik. Terbagi pada 3 jenis iaitu rekonstruktif, estetik dan juga kosmetik. Yang pertama adalah pembedahan plastik rekonstruktif. Pembedahan plastik rekonstruktif bertujuan untuk membaik pulih dan mengubah bentuk fizikal yang mengalami kecacatan sejak kecil seperti sumbing, membaik pulih kecacatan akibat kebakaran serta membaik pulih kecacatan akibat kemalangan. Seterusnya adalah pembedahan plastik kosmetik. Pembedahan plastik kosmetik adalah bertujuan untuk mengubah dan mencantikkan tubuh badan serta rupa separa seseorang agar kelihatan lebih cantik dan menarik. Pembedahan plastik kosmetik antara pembedahan plastik yang popular dalam kalangan artis-artis tempatan di Malaysia. Bukan dalam kalangan artis sahaja, malah ada setengah individu
juga sanggup melakukan pembedahan plastik kosmetik agar kelihatan lebih cantik dan menarik sesuai dengan apa yang mereka hajati. Ini dikatakan kerana ada sesetengah artis yang berpendapat bahawa dengan memiliki rupa paras yang cantik dan menarik, mereka akan kekal relevan dalam bidang yang mereka ceburi. Seterusnya, pembedahan plastik estetik. Pembedahan plastik estetik merupakan pembedahan plastik yang tidak memerlukan apa-apa pembedahan. Plastik ini hanya menggunakan jarum suntikan seperti filler, botox dan juga laser. Dengan namanya yang itu estetik, ia membawa maksud kecantikan. Di Malaysia, antara pembedahan plastik yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia adalah rhinoplasty, belaroplasty dan juga liposuction. Kita akan mengupas tentang perkara yang mendorong kepada pembedahan plastik. Terdapat pelbagai perkara dan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pembedahan plastik. Antara perkara dan faktor yang mendorong kepada berlakunya pembedahan plastik adalah kerana kecacatan sejak kecil ataupun kecacatan akibat kemalangan serta kebakaran. Contoh pelakon popular di Malaysia iaitu Katriana Rus. Dia melakukan pembedahan plastik akibat kemalangan yang dihadapinya. Dari contoh pembedahan plastik yang dilakukan kerana kecacatan sejak kecil ataupun kemalangan adalah bibir sumbing, jari jemari dan juga kecacatan akibat lecuran daripada kebakaran. Selain itu, antara faktor lain yang mendorong seseorang melakukan pembedahan plastik adalah keinginan mereka sendiri. Ini dikatakan kerana mereka berkeinginan untuk kelihatan lebih cantik daripada rupa paras mereka. Mereka beranggapan bahawa rupa paras asal mereka kurang menarik. Oleh itu, dengan melakukan pembedahan plastik ianya merupakan jalan mudah ataupun jalan singkat bagi mereka untuk mencapai hasrat mereka untuk kelihatan lebih cantik dan menarik, kerana mereka boleh mengubah rupa paras mereka mengikut apa yang mereka inginkan. Contoh, mereka boleh memajukan hidung mereka mengikut apa yang mereka hajati, mengecilkan bentuk muka mereka mengikut apa yang mereka hendaki. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat sesetengah pihak yang sanggup terbang ke negara-negara luar yang menawarkan servis pembedahan plastik. Antara negara yang menawarkan servis pembedahan plastik adalah Korea Selatan, Vietnam dan juga Thailand. Seterusnya, antara faktor dan juga perkara yang mendorong kepada pembedahan plastik adalah penggunaan media sosial. Hal ini dikatakan kerana terdapat segelintir individu yang terpengaruh dengan rupa paras berpengaruh sosial media dan juga artis-artis pada zaman ini. Tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh sosial media dan artis-artis pada zaman ini memiliki rupa paras yang menawan dan menarik. Ini kerana pada zaman ini terdapat satu trend yang mana mereka terlampau mengejar beauty standard yang ditetapkan oleh negara-negara luar seperti Korea Selatan. Hal ini demikian kerana beauty standard yang diletakkan oleh sesetengah negara adalah mereka haruslah memiliki wajah yang kecil, kulit muka yang putih serta badan yang langsing untuk mencapai beauty standard. Bukan itu sahaja, pada pendapat mereka, seseorang yang mempunyai rupa paras yang menawan hendaklah mempunyai mata yang besar dan juga hidung yang mancung. Bukan itu sahaja, mereka juga terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang mempromosikan pembedahan plastik secara besar-besaran serta secara terang-terangan. Sebagai contoh, antara negara yang mempromosikan pembedahan plastik secara terang-terangan adalah Korea Selatan dan juga Thailand. Mereka mempromosikan kegiatan pembedahan plastik ini melalui drama-drama, muzik-muzik serta platform-platform media sosial. Di Korea Selatan pula, pembedahan plastik merupakan salah satu sumber ekonomi tetap mereka. Oleh itu, mereka sangat-sangat mempromosikan pembedahan plastik ini melalui muzik-muzik dan juga drama-drama mereka. Oleh itu, terdapat beberapa pihak yang terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya Korea Selatan, yang mana terdapat segelintir artis-artis di negara Korea Selatan yang melakukan pembedahan plastik secara 100%, yang mana mereka mengubah rupa paras mereka secara keseluruhan untuk kelihatan lebih cantik. Oleh itu, terdapat beberapa pihak yang terpengaruh dan merasakan bahawa pembedahan plastik antara salah satu cara untuk kelihatan lebih cantik.
Oleh itu, tidak hairanlah jika terdapat sesetengah pihak ataupun sesetengah individu yang sanggup berlaburkan duit mereka untuk kelihatan lebih cantik semata-mata untuk mencapai beauty standard yang ditetapkan oleh negara-negara luar. Mereka beranggapan bahawa seseorang yang kelihatan cantik dan menari ini akan disanjung lebih tinggi daripada seseorang yang kelihatan sederhana. Di negara luar sahaja, di negara kita juga terdapat beauty standard yang ditetapkan daripada zaman dahulu. Sebagai contoh, kita sering dimomokkan tentang seseorang yang mempunyai kulit lebih cerah adalah lebih menarik daripada seseorang yang mempunyai kulit-kulit Asia seperti sawo matang dan juga kuning langsat. Bukan itu sahaja, kita juga sering beranggapan bahawa seseorang yang mempunyai mata bundar lebih cantik dan menarik daripada seseorang yang mempunyai mata yang berbentuk sepet. Harus kita sedari bahawa setiap ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang secantik-cantik dan semenariknya. Seperti ini sedikit sebanyak dapat merendahkan tahap keyakinan seseorang terhadap rupa paras mereka. Dapat menyebabkan seseorang mempunyai hasrat ataupun keinginan untuk melakukan pembedahan plastik. Mereka beranggapan bahawa mereka kurang menarik. Bukan sahaja terlibat dengan pembedahan plastik, perkara-perkara seperti ini juga boleh menyebabkan seseorang terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak diingini seperti pengambilan ubat-ubatan yang mempunyai barang terlarang seperti pemutih yang mampu merosakkan organ dalaman badan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembincangan ini, saya akan membentangkan tentang hukum pembedahan plastik yang haram dan yang dibenarkan atau bahasa mudahnya ialah halal. Saya akan mulakan dengan hukum haram terlebih dahulu. Islam menetapkan hukum pembedahan plastik adalah haram kerana pembedahan plastik yang bertujuan untuk kecantikan merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan perbuatan yang sangat dibenci Allah bahkan dilarang dan mendapat laknat. Perbuatan yang sangat dibenci Allah itu termasuklah mencukur alis, menjarahkan gigi, menukar jantina untuk memenuhi keinginan kecantikan. Sebenarnya, pembedahan plastik haram kerana mengubah ciptaan Allah. Contoh perbuatan tersebut ialah menukar jantina dan membuat pembedahan pada muka untuk kecantikan. Mari kita saksikan beberapa contoh yang saya telah sertakan. Berikut adalah contoh tentang perubahan yang dilakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja menukar jantina, malah melakukan pembedahan plastik bagi menyerupai wanita. Seterusnya, pembedahan plastik yang diharamkan berkemungkinan boleh merosakkan tubuh badan. Contohnya, perbuatan botox yang dilakukan untuk menghilangkan kedut-kedutan di wajah demi kecantikan. Botox biasanya dilakukan pada bahagian mata, dahi, bibir dan kawasan kedutan yang lain. Perbuatan ini dilakukan dengan memasukkan cecair ke dalam lapisan kulit manusia. Berkemungkinan cecair tersebut akan memudaratkan pesakit. Pembedahan plastik yang dibenarkan salah satunya kerana ingin menghilangkan atau menutup keaiban. Contohnya,
Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang ingin memperbaiki kecacatan pada hidungnya. Kecacatan tersebut menyebabkan beliau berasa malu untuk berhadapan dengan masyarakat. Kemudian, bertujuan untuk perubatan. Pembedahan plastik yang dilakukan kepada orang yang sumbing dan kulit terbakar. Kulit yang terbakar akan dirawat menggunakan kaedah pembedaan plastik seperti video ini. Video ini menunjukkan doktor yang mengambil kulit di bahagian yang lain untuk menutup kesan yang terbakar. Kulit yang diambil akan dilebarkan menggunakan mesin agar dapat menutup kawasan yang lebih besar. Akhir sekali, pembedahan plastik dibenarkan kerana tidak merosakkan tubuh badan. Hal ini kerana ianya dianggap sebagai ubat kepada penyakit tersebut. Berdasarkan hadis dan firman Allah, pembedahan plastik yang dianggap sebagai ubat adalah dibenarkan malah diwajibkan. Maka kita mestilah melakukan rawatan yang memerlukan pembedahan plastik untuk kembali sihat dan kembali beribadah kepadanya. Sebagai sambungan, saya ingin mengemukakan tentang pandangan masyarakat terhadap isu ini. Antara topik yang akan diulaskan ialah apa kata dari Dr. Pakar. Siapakah pembawa pengaruh utama dalam isu ini? Adakah kesemua manusia telah dipengaruhi dan sejauh manakah perkara ini akan memajukan negara kita? Tahukah kamu bahawa penggunaan plastik amat dialalukan di negara kita? Ini disebabkan kerana masyarakat telah mengambil mudah terhadap isu ini. Mereka melakukannya dengan bersahaja tanpa mengira halal dan haram. Namun, masih terdapat sebahagian daripada masyarakat yang masih berpegang teguh kepada agama. Tidak mahu melengahkan masa, mari saya kemukakan antara pandangan masyarakat terhadap isu ini. Segelintir masyarakat kita masih mahu merealisasikan impian mereka walaupun ianya diharamkan oleh Islam. Mereka berpendapat bahawa mereka akan bertambah yakin dengan penampilan mereka jika membaik pulih kecacatan yang ada pada diri mereka. Oleh itu, mereka sanggup berhabisan wang ringgit walaupun hasilnya tidak seberapa. Sebagai contoh yang dapat dilihat, terdapat ramai artis yang menormalisasikan perkara ini seperti yang telah tertera di atas. Tambahan, perkara ini telah dibahaskan oleh Dr. Muhammad Nasir Zahari, iaitu Dr. Pakar Bedah Kecantikan. Beliau berkata, saya tidak berani mengatakan sama ada ia baik atau buruk kerana orang kini sanggup membelanjakan wang mereka demi kecantikan. Dan beliau juga berkata bahawa baras kecantikan di negara ini telah ditentukan oleh pengguna tengah media sosial di mana mereka ingin menjadi rupawan tanpa mengetahui akibatnya. Namun, tidak usah bimbang. Masih ada sesetengah individu yang berpegang kepada agama mereka. Bagi mereka, penggunaan plastik ini akan lebih mengundang keburukan berbanding kebaikan. Seperti yang sering disoalkan, adakah hasilnya memuaskan? Adakah diri anda akan menjadi lebih yakin jika berwajah seperti Mira Filzah? Dan ianya pernah dilaporkan sebelum ini, satu kejadian di mana ianya berlaku di Sarawak. Terdapat seorang wanita gagal membaiki keadaan hidungnya dan ianya bertambah dengan buruk. Dipercayai daripada pembuluh darah yang tersumbat akibat penyumbatan lemak di bahagian hidungnya untuk menjadikan hidungnya betul-betul mancung. Dan ia telah menyebabkan jangkitan kuman dan ini akan menyebabkan lebih banyak kos rawatan untuk membetulkan semula hidungnya berbanding mengubah suai hidungnya. Jadi berfikirlah, adakah ianya berbaloi ataupun tidak? Jelaslah bahawa individu yang masih tidak terpengaruh terhadap perkara ini harus dicontohi kerana mereka menerima dengan ikhlas apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menafikan jika negara kita meneruskan dan mengembangkan institusi pembedahan plastik, negara kita akan setanding Korea Selatan. Korea Selatan dikenali dunia dengan kebolehan mereka dalam merawat dan membaiki kecacatan di wajah. Pembedahan plastik tidak terhad kepada pengubahsuaian di wajah sahaja. Ianya juga menyebabkan mana-mana bahagian tubuh badan yang diubahsuai dengan alasan hanya ingin mencantikkan diri. Hal ini kerana terdapat pembedahan yang dibenarkan mengikut syarak iaitu pemotongan usus di mana ianya bertujuan untuk mengurangkan
selera makan dan dijadikan tujuan kesihatan. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesan pembedahan plastik. Ia boleh dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu kesan baik dan juga kesan buruk. Antara kesan baik ialah menghilangkan keaiban. Seperti contoh, seseorang individu mengalami kemalangan dan menyebabkan parut yang boleh membuka aib mereka ataupun kecacatan sejak daripada lahir. Dengan melakukan pembedahan plastik, seseorang itu dapat menutup aib mereka. Seterusnya, memberikan keyakinan kepada diri mereka. Hal ini kerana apabila mereka melakukan pembedahan plastik, mereka akan merasa lebih yakin dengan penampilan diri mereka yang baru dan tidak lagi merasa malu apabila berada di khalayak ramai. Seterusnya, membantu ke arah hidup yang lebih sempurna. Ini kerana setelah mereka melakukan pembedahan plastik, mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sempurna tanpa perlu rasa risau diri tersisir atau dipandang hina oleh individu lain akibat daripada kecacatan yang pernah mereka alami sebelum ini. Selain itu, memperbaiki atau mengembalikan semula fungsi anggota badan yang telah rosak. Contohnya, mendapatkan rawatan sendi-sendi yang terkeluar atau tulang yang patah. Dengan melakukan ini, seseorang dapat mengembalikan semula fungsi anggota badan mereka yang telah rosak. Bagi kesan buruk pula ialah kesan sampingan jangka panjang. Sesetengah pembedahan plastik memerlukan pemantauan dan perawatan jangka panjang yang boleh menyebabkan risiko kepada seseorang individu itu. Ia juga memerlukan masa pemulihan yang lama yang boleh menyebabkan seseorang itu berasa tidak selesa ataupun berasa sakit dan boleh menyebabkan gangguan emosi. Seterusnya, jangkitan. Semua pembedahan membawa kepada risiko jangkitan seperti jangkitan kuman semasa pembedahan. Dengan itu, pembedahan plastik ini juga mendatangkan kesan tambahan kepada seseorang yang melakukannya. Seterusnya, menimbulkan sifat riak dalam diri mereka. Ini kerana setelah melakukan pembedahan plastik, mereka akan berasa diri mereka lebih cantik dan lebih menarik daripada sebelum ini. Justeru menimbulkan sifat riak dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci sifat riak. Akhir sekali, maut. Pembedahan plastik juga boleh membawa maut. Ini kerana apabila melakukan pembedahan plastik, ia akan mengganggu sistem anggota badan mereka untuk berfungsi seperti peraliran darah dan sistem-sistem anggota badan yang lain. Akibat daripada itu, sistem-sistem badan berpotensi untuk tidak berfungsi dengan baik dan boleh menyebabkan kegagalan sistem badan untuk berfungsi dan menyebabkan kematian. Kesimpulannya, pembedahan plastik memberi kesan baik dan juga kesan buruk kepada seseorang yang melakukannya. Ia bergantung kepada niat dan tujuan mereka. Seterusnya, solusi pembedahan plastik. Antara solusi pembedahan plastik ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang atau dilaknat oleh Allah. Sebagai contoh, mengelakkan diri daripada melakukan pembedahan plastik ini kerana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang haram dilakukan. Selain itu, berkomunikasi dengan orang yang dipercayai. Contohnya, sahabat dan keluarga tentang masalah yang dihadapi. Ini kerana mereka merupakan insan yang rapat dan paling dekat dengan kita, yang boleh menerima kekurangan kita. Jadi kita akan merasa lebih dihargai dan disayangi dan dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang seperti pembedahan plastik. Selain itu, kita juga boleh merujuk dengan penasihat atau pakar-pakar tentang ilmu agama. Dengan mendapatkan nasihat mereka, kita boleh menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Solusi lain adalah dengan mengelakkan diri daripada meluangkan masa di media sosial. Hal ini kerana pada zaman teknologi kini, kita akan lebih mudah terpengaruh dan terpedaya dengan apa yang dipaparkan di media sosial. Selain itu, kita haruslah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita.
Ini kerana dengan adanya rasa syukur, kita dapat menghindarkan diri daripada melakukan sesuatu yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Akhir sekali, kita perlulah memahami dengan lebih mendalam tentang hukum pembedahan plastik. Dengan ini, seseorang dapat mengetahui akibat yang mereka tanggung kerana melakukan pembedahan plastik ini di akhirat kelak.